seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana manusia yang diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama ialah manusia itu ataupun hamba itu dia bertaubat, rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala salah laku yang dia lakukan, segala perbuatan dia di atas dunia ini, dia seringkali merasai diri dia bersalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah Tuhan. Seorang Tuhan yang mana memiliki seorang hamba. Jadi hamba dia berkata kepada Tuhan dia, wahai Tuhan, saya tidak mahu bekerja langsung dah, jadi saya nak Tuhan lah yang bekerja. Adakah boleh begitu kita berkata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita ini merasai diri sebagai hamba. Sebab itu disebut di antara lainnya oleh Syekh Ibnu Athaillah ini, bahawa hamba itu ada beberapa kategori. Ada yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala juga dalam Minhajul Abidin, sebut bahawa hamba itu ada 3 macam. Yang pertama iaitu disebut sebagai seorang hamba yang beribadah semata-mata nak kepada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala, tak boleh kita ni nak kepada ganjaran. Kerana disebutkan Nabi SAW, janganlah kamu menjadi seorang hamba yang mana hamba itu meminta upahan jahat. Kata Nabi, iaitu orang yang beribadah semata-mata nak kepada ganjaran. Salah. Maknanya ibadahnya tertumpu kepada ganjaran. Salah. Yang disebutkan Nabi SAW, ibadah yang sebenar-benarnya ialah apabila seorang hamba itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meminta kepada Allah, redha daripada Allah Ta'ala. Kita hamba tak berhak nak minta Allah, aku nak itu, aku nak ini, aku nak itu, aku nak ini. Yang kita kena minta ialah redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala punya keredaan kepada kita, maka dipermudahkan kehidupan kita keseluruhan semua sekali. Apa yang kita berhajat walaupun terdetik dalam hati sikit pun kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tunaikan kerana kita buat, kerana minta redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah orang beribadah semata-mata takut kepada Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sekiranya dia beribadah kepada Allah kerana takut, bahaya. Seumpama seorang hamba, dia ini bekerja kepada tuannya, bila mana tuannya ada, dia rasa takut baru dia kerja. Kalau tuan dia tidak ada, dia tidak takut, jadi dia tidak bekerja kepada tuannya. Maka jangan jadi seperti ini. Kalau Nabi SAW tegur, janganlah kamu menjadi hamba yang mana hamba beribadah kepada tuannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana ada sifat takut, kerana bimbang. Apabila kita ini sampai satu masa kita rasa kurang ibadah kita kepada Allah Ta'ala, maka tak lahir rasa takut, maka kita akan jadi kufur dengan Allah. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut, sampai satu masa dia akan merasai kecewa kerana apa yang dihajati kepada tuannya, kepada Allah tidak tertunai. Contoh kata, dia ini banyak buat dosa. Dia kata, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah, tolonglah, jangan beri izin dah aku buat dosa. Tiba-tiba sampai satu masa, dalam satu tempoh masa yang lama dia beribadah kepada Allah, sampai satu masa dia ini terbuatlah satu dosa. Maka dia kata, ya Allah, seolah-olah apa yang aku minta kepadamu, jangan lakukan dosa kepada aku, janganlah biarkan aku lakukan dosa itu, janganlah terjadi. Maka tiba-tiba terjadi, maka dia putus harap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala tegur, wala ta'iasu min rauhillah, janganlah kamu ini jadi orang yang mana rasa dalam diri itu putus asa. Fa'innahu, kerana putus asa itu adalah teman kepada syaitan itu sendiri. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah bukanlah kerana nakkan sesuatu, tetapi dia hamba melaksanakan tanggungjawab, sama ada sembahyang, sama ada puasa, sama ada kehidupannya, hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka itu Allah Taala redha kepada mereka dan mereka itu redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah manusia yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu